Anjakan digitalisasi pedagogi bakal guru bahasa Melayu, pertimbangan terhadap aspek fizikal dan psikososial bagi pelaksanaan latihan mengajar dan industri dalam talian bersempena dengan Seminar Majlis Dekan Pendidikan 2020. Berikut ialah senarai penulis bagi artikel ini. Dr. Mazmi Muhammad Mokhtar dari Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Cik Mani Jamil dari Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, Dr. Muhammad Khaizin Omar dari Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia dan Dr. Hafizah Hassan dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Antara senarai topik yang akan dibentangkan dalam artikel ini ialah pengenalan transformasi pembentukan kurikulum di Malaysia, proses naturalisasi PDPC Bahasa Melayu, perubahan amalan digitalisasi pedagogi. Pembentangan juga akan dilanjutkan kepada topik yang berkaitan dengan metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan serta kesimpulan. Pengenalan transformasi pembentukan kurikulum di Malaysia. Pembangunan kurikulum pendidikan Malaysia bergantung penuh kepada usaha dan tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memacu hala tuju sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Malah, pembentukan kurikulum yang berlandaskan kepada aspirasi wawasan negara juga amat penting bagi melahirkan generasi yang dididik mampu mengisi segenap aspek keperluan negara pada masa hadapan. Hal ini amat penting memandangkan Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan matlamat iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara. Sekiranya kurikulum yang dibentuk gagal mencapai matlamat sebenar sistem pendidikan, pastinya generasi yang dididik akan mendatangkan masalah pada negara pada masa hadapan. Proses naturalisasi PDPC Bahasa Melayu. Dalam pelaksanaan PDP Bahasa Melayu, terdapat 4 pendekatan pengajar yang boleh digunakan. Pertama, deduktif, iaitu mengutamakan penguasaan peraturan atau rumus bahasa daripada penggunaan bahasa. Pengajaran dimulakan dengan guru menguraikan peraturan atau rumus bahasa sebelum memberikan contoh. Yang kedua, deduktif. Deduktif merujuk kepada penggunaan bahasa. Pengajaran dimulakan dengan guru memberi contoh penggunaan aspek bahasa sebelum menyimpulkan peraturan atau rumus aspek kata bahasa tersebut. Yang ketiga, elektif, dikenali juga sebagai pendekatan gabungan yang mana menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif bagi menghasilkan satu strategi pengajaran. Misalnya, dalam PDP tata bahasa, guru menerangkan rumus atau peraturan tata bahasa yang diajar serta memberikan contoh. Seterusnya, terdapat 2 langkah utama yang boleh digunakan dalam mengajar bahasa Melayu. Yang pertama, latihan bagi penguasaan struktur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu konteks penggunaan. Dan yang kedua, penglibatan murid dalam aktiviti penggunaan bahasa iaitu aktiviti berkomunikasi yang dirancang oleh guru. Perubahan amalan digitalisasi pedagogi. PDPC dalam talian. Budaya digitalisasi dijadikan sebagai landasan utama bagi membantu warga dunia pendidikan sama ada pentadbir, pensyarah, guru, pelajar, murid mahupun ibu bapa melibatkan diri dalam proses perancangan, pelaksanaan mahupun penilaian pendidikan semasa PKP berlangsung. Lambatkan pelbagai teknologi bagi mendukung fungsi pembelajaran dalam talian seperti Zoom Meeting, Google Hangout, Meet, Discord, Live Meeting, Google Classroom, Kisco Webex dijadikan sebagai medium utama untuk menjalankan proses PDPC dalam kalangan bakal guru. Penggunaan bilik keramaian ini bukan sahaja digunakan sebagai alat penyebaran maklumat, bahkan berupaya membenarkan dan memudahkan penglibatan murid secara aktif.
Proses PDPC yang dilaksanakan secara dalam talian dengan membantukan kepelbagaian sumber dalam bilik kuliah maya ini menekankan aspek konstruksi pengetahuan melalui kolaborasi antara murid dalam suasana terbuka, tak berstruktur dan bersifat sosial. Metodologi kajian. Latihan mengajar di industri merupakan pengajian meja dan tumpuan kedua selama 12 minggu dilaksanakan. Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kuantitatif dan juga disokong oleh dapatan kajian kualitatif. Selamat 21 orang bakal guru bahasa Melayu bagi kohort maksa dilibatkan dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan instrumen berbentuk soal selidik dan juga soalan respon terbuka yang diadaptasi daripada Lincoln and Gubas Evaluative Criteria 1985, manakala bagi konstruk kajian ini terdiri daripada persediaan, kualiti pengajaran, persepsi, kepuasan dan pengalaman bakal guru bahasa Melayu terhadap amalan pelaksanaan latihan mengajar dan industri dalam talian. Dapatan kajian. Dapatan kajian bagi persediaan, kualiti pengajaran, kepuasan, persepsi dan pengalaman bakal guru bahasa Melayu terhadap amalan baharu LMI dalam talian dapat dilihat menerusi papan slide ini. Bagi dapatan kajian kualitatif telah menemukan 3 tema bagi konstruk pengalaman, iaitu pembelajaran ilmu baharu, penggunaan kepelbagaian kaedah mengajar, komitmen pelajar dalam mengikuti PDP dalam talian. Perbincangan. Walaupun PDPC Bahasa Melayu hanya melibatkan penguasaan kemahiran bahasa yang ditanggapi sebagai kemahiran yang mudah untuk dikuasai, namun masih terdapat beberapa isu yang dianggap boleh mengganggu kelicinan proses PDPC yang berlangsung dalam talian. Hal ini telah selaras dengan dapatan kajian yang menunjukkan wujudnya kesan kaedah strategi pengajaran dan pembelajaran baharu ke atas persekitaran pembelajaran fizikal. Sebaliknya, adalah penting untuk guru yang menggunakan persekitaran pembelajaran baharu memberikan perhatian kepada 2 aspek utama pelaksanaan proses PDPC, iaitu aspek fizikal dan aspek psikososial. Bagi aspek fizikal, aspek ini merangkumi persekitaran fizikal adalah berkaitan dengan apa-apa perkara yang boleh dirasa, kualiti deria atau objek yang kita temui. Antaranya ialah perabot, bilik darjah, ruang, cahaya, kualiti udara dan teknologi, dan meliputi semua keadaan fizikal seperti keadaan bilik darjah, bahan-bahan pengajar dan keadaan kemudahan dalam persekitaran pembelajaran. Aspek psikososial pula merangkumi interaksi yang berlaku antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan pelajar dengan persekitaran. Persekitaran psikososial bilik darjah melibatkan guru dan pelajar dan hubungan antara satu sama lain. Malah, aspek psikososial dalam persekitaran pembelajaran juga merangkumi kelakuan dan interaksi pelajar dan guru di dalam bilik tersebut dan meliputi aspek keselamatan, kesihatan, kemesraan, keceriaan, kawalan disiplin dan unsur kemanusiaan yang lain. Kesimpulannya, sikap, nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh guru akan mempengaruhi bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Justru, seseorang guru perlu mempunyai sikap yang positif, lebih bermotivasi dan berkeyakinan untuk menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih terbuka dalam usaha menggalakkan interaksi dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran.